أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita berada pada 10 surah yang terakhir. Semalam sudah pun kita melihat kepada surah Al-Humazah. Satu penerangan tentang bagaimana azab diberikan kepada mereka yang tersilap keutamaan, yang harapnya kita tidak menjadi orang yang alhaakumut takatsur, kerana hakikat sebenarnya kita akan sedar bila kita diiring sampai ke kubur, tapi ia sudah terlambat. Kita harapkan apabila kita mendapat hidayah daripada surah At-Takatsur, surah Al-Asr dan juga surah Al-Humazah, ia menyebabkan kita memilih keutamaan, dan keutamaan itulah yang disampaikan pada 10 surah terakhir daripada Juz Amma. Pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah saya. Kita sudah pun berada di penghujung 10 surah yang terakhir. Dan 10 surah yang terakhir ini amat penting kita faham, kerana satu, kita mungkin menghafaznya, tetapi apa kaitan dengan satu doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim ya pada surah Al-Baqarah yang kita akan baca, kita akan lihat sebentar nanti. Kita mulakan dahulu sesi kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkas ayat 1 hingga 5 surah Al-Fil, iaitu apakah kisah yang ada dalam surah ini. Kisah Ashabul Fil, ya, iaitu tentera bergajah, yang menjadi topik penting permulaan bagi 10 surah terakhir ini. Dan kita ingin menyemak kepada apa kaitan dengan legasi Nabi Ibrahim yang berdoa pada surah Al-Baqarah ayat 126. Nanti kita akan lihat bagaimana doa itu dijawab Allah pada ayat ataupun surah Al-Fil, surah Quraisy, sehinggalah akhir, iaitu surah An-Nas. Mari sama-sama kita buka surah Al-Baqarah pada muka surat 19 ayat 126 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu
Astaghfirullahalazim, pada ayat 126 surah Al-Baqarah juz pertama yang kita lewati beberapa bulan yang lepas Ustaz ya. Permulaannya kita berjumpa dengan doa Nabi Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, iaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia, Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan kuberikan kesenangan sementara, kemudian akan kupaksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apa yang kita lihat pada juz pertama akhirnya disimpulkan oleh juz 30 Ustaz ya. Cantik Quran ini, cara Allah susun tersebut, di mana apabila kita memohon hidayah daripada surah Al-Fatihah dan kemudian dimaklumkan tentang 5 ayat hati yang hidup. Hati yang hidup itu salah satu contohnya ialah pada Nabi Adam dan juga Nabi Ibrahim. Nabi Adam sebagai permulaan manusia dan Nabi Ibrahim yang memimpin umat. Maka Nabi Ibrahim berdoa bila sampai ke Mekah itu tak ada apa-apa, tidak ada pasar, tidak ada Kaabah dan sebagainya. Terus sahaja Nabi Ibrahim beberapa ribu tahun yang lepas berdoa minta satu dibina Ustaz ya, satu negeri yang aman. Yang aman. Dan bila bercakap tentang aman itu, Allah jawab pada surah Al-Fil, maksudnya walaupun ada daripada Abrahah yang datang untuk menyerang kepada Mekah itu, Allah menjaga keamanan, menyambut ataupun menjawab doa Nabi Ibrahim yang kita baca pada ayat 126 sebentar tadi. Dan kemudian Nabi Ibrahim berdoa Ustaz ya, bahawa minta diberikan thamarat. Thamarat itu maksudnya buah-buahan daripada segenap tempat, walaupun dah tahu dah tempat tu tak ada pokok. Maka apakah yang Allah jawab? Surah Quraisy, iaitu boleh mereka pergi ke utara dan ke selatan dan dapat macam-macam jenis buah, dan buah itu dibawa ke Mekah. Dan itu adalah tanda kepada doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan. Dan apakah lagi yang berlaku bila Nabi Ibrahim minta dibangkitkan Rasul, maka dinyatakan siapakah mereka yang tak patut untuk memimpin. Yang tak patut memimpin itu dinyatakan pada surah Al-Ma'un. Yang patut memimpin kepada bumi Mekah untuk keamanan dan juga kemajuan ekonomi tersebut ialah seorang ketua yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinyatakan pada surah Al-Kautsar. Dan apakah amalan bagi ketua ini ketika memimpin Mekah? Fasalli li rabbika wanhar. Salat dan juga berkorban itu adalah dua legasi, satu amalan yang telah pun dimulakan oleh Nabi Ibrahim. Dan seterusnya pada surah Al-Kafirun, walaupun Nabi Muhammad itu daripada kaum Quraisy ya, bersama dengan mereka, tetapi akhirnya apabila iman dan juga kufur menjadi sebagai satu tanda aras, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memanggil lagi wahai Quraisy, wahai kaumku, tetapi perlu dipanggil wahai orang-orang kafir. Kerana apa? Kerana yang membezakan di antara perjuangan Nabi Ibrahim dengan orang-orang lain ialah apabila menyeru kepada keimanan, dan Allah memberikan kejayaan seperti mana dalam surah An-Nasr, surah yang ke-110. Dan siapakah orang yang menghalang, yang akan ditemplak, yang akan dikalahkan? Itulah surah Al-Masad yang Allah nyatakan. Dan perjuangan Nabi Ibrahim itu yang diteruskan oleh Rasul-Rasul dan diakhiri oleh Nabi Muhammad adalah perjuangan Tauhid yang disampaikan surah Al-Ikhlas. Tetapi ada cabaran Ustaz ya. Iman ini ada naik turun, ada cabaran daripada luar yang perlu dilindungi dengan surah Al-Falaq. Dan bagaimana melindungi iman daripada dalam, itulah daripada surah An-Nas, surah terakhir bagi 10 surah yang ada dalam juz Amma. Jadi mari kita sama-sama membaca surah Al-Fil. Bagaimana doa Nabi Ibrahim beberapa ribu tahun yang lepas itu dijawab oleh satu peristiwa Abrahah daripada Yaman datang dengan tentera bergajah ingin menyerang kepada Kaabah, tetapi rupa-rupanya ada formula Allah menjawab pada ayat 1 hingga 5 surah Al-Fil. Sama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Sama-sama kita dah bertemu dalam My Quran Time. Baru nak baca, kita baca surah Al-Fil, tadi kita baca surah Al-Baqarah tadi. Awal tadi dah nampak dah ada kaitan tu. Bukan saja kita baca tapi ada kaitan dengan itulah. Kadang-kadang ayat Al-Quran ni dia bila dicerahkan dengan ayat lain, ditafsirkan dengan ayat lain, kita akan nampak ia lebih jelas. Bahkan itu antara metod para ulama tafsir menafsir Al-Quran, tafsir Quran dengan Quran juga.
Baik, kita nak baca surah Al-Fil. Surah ni surah yang semua dah hafal. Bila sebut Al-Fil orang ingat gajah lah. Walaupun surah tu gajah tapi surah ayat tak banyak. Ya, betul. Walaupun orang kata Al-Baqarah tu kecil sikit pada gajah tapi surahnya panjang. Itu tak boleh main logik akal macam tu kan. Jangan kata macam tu. Ada yang kata kenapa baca surah Al-Fil panjangnya? Al-Fil gajah. Kenapa tak baca surah Al-Baqarah? Kecil sikit. Dia tak tahu surah Al-Baqarah tu panjang. Itu janganlah kita orang kata apa sekadar tapi bukanlah tak boleh ikut logik akal begitu. Kita baca surah Al-Fil ayat pertama hingga ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Surah Al-Nazim itulah bacaan daripada surah yang ke-105 iaitu surah Al-Fil yang bermaksud gajah. Ya, ada satu surah yang dibuat oleh Musailamatul Al-Kadzdzab, maksudnya nabi palsu. Nama surahnya Al-Fil juga. Ya, tetapi surah itu dia cakap wama adraka mal fil kan. Jadi dia nak guna kaedah macam dalam surah Al-Humazah ya, wama adraka mal hutamah, dia tukar kepada Al-Fil. Tapi hutamah tu memang besar, kita tak tahu fil. Cari kat zoo je tak dapatlah jumpa Al-Fil iaitu gajah. Jadi salah konsep ya, satu mungkin dia tak tadabbur ya, tapi yang keduanya ialah kerana dia nak mencabar kepada Allah ya, tetapi rupa-rupanya sudah tentunya tidak pernah berlaku dalam sejarah cabaran daripada Allah itu dapat dijawab ya, dapat dijawab dengan ilmu yang tepat. Baik. Surah Al-Fil ini hadir selepas surah Al-Humazah ya. Surah Al-Humazah yang kita lihat semalam bercerita tentang betapa Allah menghina ataupun mengutuk kepada mereka yang melakukan umpatan celaan kerana dunia, maka kesannya ialah akan dihumban ke dalam hutamah, ke dalam neraka yang menghancurkan kepada tubuh badan manusia. Tetapi apabila kita melihat perkara ini, mungkin ada yang kata bahawa hutamah ini lambat lagi saya akan kena ya, sampai satu masa nanti baru akan diazab. Kalau ada yang menyatakan bahawa Humazah itu jauh, maka Allah membawakan surah Al-Fil kepada sesiapa sahaja yang merasakan bahawa azab itu jauh. Allah nyatakan pada ayat yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maksudnya, tidakkah engkau wahai Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Allah mulakan dengan alam tara. Alam tara, apakah kamu tidak perhatikan? Memang kalau ikutkan sejarah Ustaz ya, Nabi tak nampaklah peristiwa Al-Fil pasal waktu ini ialah Nabi dah lahir ke belum Ustaz? Baru nak lahir ya. Jadi Nabi waktu kecil ataupun dalam peristiwa bergajah ini, Nabi tidak melihatnya di hadapan mata. Tidak melihat depan mata. Apa sejarahnya? Sejarahnya ialah pasal ramai sangat orang pergi ke Mekah Ustaz ya, ke Kaabah itu. Jadi dia menjadi sumber ekonomi bagi kumpulan ataupun mereka yang berada di Yaman ya, kumpulan yang memerintah pada waktu itu, yang ketuanya daripada Habsyah di Najasyi. Pada waktu itu mereka beragama Kristian dan ada salah seorang daripada mereka yang bernama Abrahah. Abrahah ini pemimpin yang telah pun membina satu gereja yang besar sebagai hadiah kepada pemimpin pada waktu itu, dan beliau menyatakan bahawa saya akan memastikan bahawa orang-orang yang pergi ke Mekah itu akan pergi ke gereja tersebut ya, agar gereja itu tidak kosonglah Ustaz. Dia akan dikenali, akan popular. Maka itu adalah antara janji daripada Abrahah, dan lebih daripada itu ada beberapa peristiwa yang menyebabkan Abrahah naik marah dan akhirnya mengambil keputusan untuk menyerang kepada Baitullah Al-Haram, Kaabah. Itu sejarahnya. Jadi Abrahah dengan tentera bergajah itu datang
datang dengan gajahnya, ya, nama gajahnya Mahmud Ustaz. Kalau ikutkan sebenarnya ada banyak gajah lain, tapi yang terkenalnya adalah Mahmud, nama gajah tersebut. Beliau tunggang bersama tentera, katanya 60,000 orang tentera. 60,000 orang tentera. Di tengah-tengah itu berjumpa dengan beberapa kawasan, termasuklah sampai ke Taif. Kalah mereka itu, dan bila dihantar utusan ke Mekah, bercakap pada ketua Abdul Muttalib, datuk kepada Nabi Muhammad waktu masih hidup lagi. Abdul Muttalib kata bahawa kami pun tidak ada tentera yang mampu berlawan, jadi kami Abdul Muttalib kata ini adalah rumah Allah, ini adalah legasi daripada Nabi Ibrahim. Kalau Allah nak jaga, Allah jagalah. Yang kami tak mampu. Jadi Abrahah, ya, dalam perancangannya itu ketika menuju kepada Mekah itu sudah tentunya ditakuti Ustaz. Dah memang banyak tempat yang dia pergi memang semua kalah pasal tenteranya amat besar, dan dia bukannya macam gajah sirkus Ustaz ni. Gajah sirkus tu je lembut je kan, dia boleh pijak telur pun tak pecah. Ini gajah perang, ya. Gajah perang ni kalau ikutkan pijak orang, pijak rumah, habis hancur dan mati, ya. Ini yang disampaikan dalam karya sejarah ulama-ulama terdahulu. Jadi bila Allah menyatakan alam tara, Allah suruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kita untuk memerhatikan, ya. Allah bertanya dan menyentak kepada kita, tak perhatikan ke? Tak perhatikan ke? Kepada orang yang bukan Islam juga, bila membaca ayat ini, kamu tak perhatikan ke? Bukan tengok dengan mata kasar, tetapi dengan mata ilmu dan sejarah, bahawa kaifa, bagaimana Allah telah bertindak, ya, Rabbuk, Tuhanmu telah bertindak kepada ashabil fil. Jadi kita beri perhatian pada perkataan kaifa Ustaz, ya, bukan ma, tapi kaifa. Kalau ma itu apa yang Allah dah buat, tapi kaifa itu maksudnya dia lebih detail. Macam mana perancangan yang telah berlaku oleh Abrahah, ya, sampai ke Mekah tersebut, tetapi akhirnya Allah buat sesuatu kepada mereka. Jadi kaifa itu sebagai satu penekanan betapa sila beri perhatian kepada peristiwa ini, bukan sekadar tentera Abrahah bergajah datang Mekah dan kalah, bukan sekadar itu, tetapi bagaimana setiap poin-poin, saat-saat yang berlaku yang menggerunkan kepada orang-orang Mekah itu Allah laksanakan. Dan perkataan yang Allah gunakan sini adalah fa'ala rabbuk, Tuhanmu laksanakan ataupun buat. Jadi Allah menyatakan bukan kepada rabbukum, Tuhan kamu semua, ataupun rabbu Quraisy, bukan kepada penduduk Quraisy. Pada waktu itu orang Quraisy tak beriman Ustaz. Ada orang yang tidak beriman, ada yang buat maksiat apa sebagainya. Jadi mereka merasakan Tuhan jaga kita. Dalam ayat ini Allah tak jaga kepada orang-orang yang bukan Islam, tetapi kerana ada seorang insan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kawasan tersebut, ya. Maksudnya Allah menyatakan Allah buat Tuhanmu itu merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pasal nak jaga Nabi Muhammad ataupun mesej keimanan, maka Allah membuat sesuatu kepada ashabil fil. Jadi ashabil fil ini ada 60,000 orang menurut riwayat, gajah yang besar, gajah yang ganas, dan salah satu gajah yang besar itu namanya adalah Mahmud yang ditunggang oleh Abrahah. Pada ayat yang kedua, sekali lagi Ustaz, ya, kalau kita nak menghafal, pertama ada alam, yang kedua pun ada alam. Alam yang kedua, alam yaj'al. Apakah kamu ataupun bukankah kamu perhatikan dia menjadikan kaidahum fi tadlil, iaitu menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Bila kita ada dalam Quran ada perkataan kaid, ada perkataan makar. Ya, makar ini satu perancangan untuk kita menyerongkan sesuatu perkara. Tapi kalau kaid ini adalah satu perancangan merosakkan secara rahsia Ustaz. Jadi Abrahah ini walaupun dia buat secara terbuka je, dia beritahu bahawa dia nak serang kepada Kaabah, orang tahu dah. Tapi sebenarnya yang dirahsiakan dalam dirinya itu adalah kedengkian, permusuhan, dan apa yang dia nak buat itu adalah berdasarkan pada hati busuk Ustaz. Yang itu yang dirahsiakan. Dia tak cakap saya hati busuk pada Kaabah, itu sebabnya saya nak pergi serang Kaabah, tak ada. Ya, dia ada hati busuk ini yang dikaitkan dengan kaid, ya, perancangan rahsia daripada Abrahah. Tetapi apakah yang dibuat? Yaj'al. Perkataan yaj'al ini amat menarik, kita beri perhatian. Iaitu Abrahah ni Ustaz, ya, daripada Yaman tu, dia semua perancangan ni jadi. Jadi Allah bukannya jadikan secara tiba-tiba benda yang dah ada, tapi Allah cornerkan. Itu namanya yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi
Allah bagi je peluang dalam hidup kita ni. Kadang-kadang ada orang dia boleh buat dia rasa macam alah semua ni berjaya je. Rupa-rupanya di hujung itu Allah tukarkan, dan ini yang berlaku kepada Abrahah. Dia tidak menyangka. Dan adakah Abrahah mati dalam peristiwa ini? Kita lihat sebentar lagi. Kita lihat dahulu perkataan pilihan pada episod kali ini, iaitu rama, melempar, memanah dan juga menuduh. 9 kali disebut di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang keempat kita bertemu dengan perkataan tarmihim, ya. Allah melempar dengan apa? Melempar oleh burung dengan batu daripada sijil, yang kita akan lihat sebentar nanti bagaimana bentuk batu tersebut, daripada apa, macam mana dia boleh mengalahkan 60,000 orang daripada tentera bergajah ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bihijaratin سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul Azim. Itulah bacaan daripada ayat pertama hingga ayat kelima Suratul Fil, yang sangat hebat akan tadabburnya untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada ayat yang telah kita baca. Namun sebelum kita meneruskan lagi kisah tentera bergajah ini, sudah pasti kita nak lihat ending dia. Bagaimanakah dia punya pengakhirannya, bagaimana. Kita dengar dahulu sedikit tajwid membetulkan bacaan kita. Lihat slide kita pada ayat contoh, fokus pada ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hati-hati. Ada hati-hati pula ya. Hati-hati agar tidak melantunkan huruf dad pada kalimah tadlil. Huruf dad ni ingat sampai bila-bila huruf dad bukan huruf qalqalah. Kita dah tahu qalqalah apa. Qalqalah ni lantunan, detakan huruf tu. Bila dia mati ada 5 huruf qalqalah. Apa dia? Qaf, ta, ba, jim, dal. Qutbu jad. Qutbu jad. Tidak ada huruf dad dalam qutbu jad. Qaf, ta, ba, jim, dal. Tapi huruf dad antara huruf yang sangat ramai, mungkin tak perasan. Bila baca, bila huruf dad tu mati, ramai yang membaca dengan secara qalqalah. Macam mana? Fi tadlil, fi tadlil, fi tad, ada d, itu adalah qalqalah. Tapi dad bukan huruf qalqalah. Walaupun dia mati, jangan bunyikan qalqalah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, fi tadlil. Walaupun huruf itu kuat, nak stop tu macam payah sikit nak stop tu. Dah tahu dah bukan qalqalah. Ustaz, tapi bila baca qalqalah juga. Semacam qalqalah sebab huruf tu dia huruf yang besar. Nak stop dia tu suara tu agak jadi payah. Last sekali lepaslah qalqalah. Fa fi tadlil. Jangan baca macam tu,
tapi kita baca dengan fi tadlil. Apa yang susah-susah tu kita biasakan jadi mudah insya-Allah. Lidah ni bila ditarbiah pula, ditadribkan, dilatih, dieksersaiskan, dieksersaiskan dia akan jadi lembut, orang kata lembut lidah insya-Allah. Okey. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah alam safah. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Tirmizi untuk memberi pencerahan bagaimana huruf dad maksudnya dalam ayat yang kedua, dan sebagaimana kita sudah tadabbur sebentar tadi, alam yaj'al ini Allah menjadikan, ya, Allah bukan menciptakan di sini, Allah menjadikan. Itu maksudnya apa? Allah memberi peluang kepada Abrahah untuk merancang secara rahsia untuk menghancurkan kepada Kaabah daripada Yaman, terus nampak seperti berjaya, tetapi di hujungnya apa yang berlaku itu yang kita akan lihat dalam ayat yang ketiga. Dan perumpamaan ini adalah seperti kalau ada anjing yang apa Ustaz ya, yang garang lah contohnya. Kalau kita nak halang anjing yang garang itu, kita bagi dia mungkin kita ikat dia dengan tali 1 meter. Ya, kita ikat, jadi dia menyalak macam mana pun dia tak boleh pergi ke mana. Dan dia pun tahu bahawa dia tak boleh berlari ataupun nak mengacau kepada orang lain pasal dia tahu ada tali yang mengikatnya. Tetapi kalau kita nak menghukum kepada anjing yang garang itu, kadang-kadang dibagikan tali 50 meter Ustaz. Panjang 50 meter. Jadi dia rasakan dia boleh menyalak dan dia boleh berlari sampai satu masa terus terjerut leher dia dan akhirnya mati. Allah. Ini yang Allah nyatakan tentang alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, Allah jadikan apa? Segala perancangan rahsia untuk menghancurkan Kaabah itu Allah kata okey, fine, teruskan. Terus Allah izinkan lagi. Dia bergerak lagi, kalah lagi, bergerak lagi Zunawas, kalah lagi, bertemu dengan Abdul Muttalib ataupun di Taif, kalah lagi, bertemu dengan Abdul Muttalib yang dipanggil daripada Mekah oleh wakil daripada Abrahah bertemu, dan Abdul Muttalib menyatakan kami tidak mampu. Jadi Abrahah dia rasa wah, kita ni diizinkan ya lancar sahaja untuk berbuat perancangan kaid tadi, tapi rupa-rupanya pada ayat yang ketiga kita nak baca sekali lagi pada ayat ini di mana ayat 1 hingga 5 ini mengingatkan kepada kita satu pelajaran Ustaz ya. Yeah. Kalau sesiapa nak menghancurkan Islam, jangan main-main. Jangan main-main. Kalau orang musyrik Mekah itu dia nak kacau Nabi, dia kata bahawa kami boleh buat apa sahaja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila mendapat surah ini tahu pada ketika kelahirannya dahulu Allah menjaga Kaabah daripada diserang. Di mana orang Mekah pun sendiri kagum sampai dinamakan Amul Fil Ustaz ya. Mereka tak ada tahun seperti orang-orang, kalau orang Kristian ada tahun daripada Jesus lahir kan. Tetapi bagi orang Arab mereka tidak ada tahun. Jadi mereka menggelarkan ini sebagai Amul Fil. Jadi kalau mereka punya kalender tu okey 3 tahun selepas tahun bergajah kan, lahir pada tahun gajah. Dia guna kalender begitu kerana mereka amat kagum kepada bantuan yang diberikan Allah, tetapi mereka tidak sedar bahawa Allah bagi bantuan bukan untuk orang-orang tidak beriman. Allah nyatakan fa'ala rabbuk, oleh Tuhan kamu. Allah nak beri bantuan kepada Nabi Muhammad, orang beriman, bukannya kepada orang Quraisy. Kerana Nabi ada kat situlah Allah bantu. Tak ada orang kat situ, tak ada orang beriman, tidak ada Kaabah, Abrahah datang, hancurlah segala-galanya. Jadi perkataan yaj'al tadi kita nampak bahawa dalam hidup kita kalau kita buat kebaikan ya, kita mohon Allah pimpin kita terus, dan kalau kita buat keburukan kita kena sedar Ustaz ya, bukan pasal lancar segala-galanya oh ini tandanya semua okey. Tidak semestinya. Kadang-kadang 100 langkah kita rancang 98 mungkin okey, tetapi di hujung itu Allah boleh tukar sahaja. Itu yang dimaksudkan sebagai yaj'al, kami jadikan, dia menjadikan kaidahum fi tadlil, sia-sia segala perancangannya. Ayat 1 hingga 5 kita baca agar ayat 1 2 ini kita dapat hayati. Selepas ini kita melihat bagaimana Allah mensia-siakan menjawab doa Nabi Ibrahim agar negeri Mekah ini aman. Bersama Ustaz Tirmizi. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau kaid maksud dia dengan makar, perancangan jahat juga, tapi kaid yang menyembunyikan kaid, perancangan jahat yang menyembunyikan kaidahum ya. Kita ingat saya surah apa ni, surah Yusuf itu. Allah gunakan kaid fayakidu lakai kaida. Bila Nabi Yusuf mimpi sekian, abang dia buat, dia mimpi sebelah bintang, bulan, matahari sujud. Ayah dia kata jangan cerita kat abang-abangmu, adik-adikmu, nanti bimbang dia buat
buat tak elok konspirasi. Fayakidu, perkataan kaid tadi digunakan. Maknanya perancangan jahat yang menyembunyikan Betul. Dan dalam surah Yusuf pun kaid ini dikaitkan dengan wanita Imratul Aziz, Ustaz. Dia membuat kaid. Itu yang menyebabkan akhirnya Nabi Yusuf di penjara. Jadi berjaga-jaga dengan kaid. Tapi last sekali pun bocor juga bila 99% dah sikit lagi kena juga. Tapi yang bahayanya yang kemuncak tu yang sampai yang bahaya sebab sebab dah ada berlaku kesalahan berlaku di hujung nak patah balik susah. Kalau awal-awal lain pula kan. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan kita lah. Jangan kau boleh niat pun tak nak kita buat niat keburukan, insya-Allah. Sekali lagi ya. A'udzu minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله. Surah Al-Nazim. Itulah bacaan daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima. Moga-moga dengan kita membaca ayat pertama dan yang kedua itu, ia menyentak kepada diri kita untuk memerhatikan bagaimana Allah membuat kepada tentera bergajah. Ya, Allah telah uruskan, Allah buat perkara tersebut untuk melindungi kepada siapa? Allah menggunakan perkataan Rabbuk itu kepada Tuhan kamu, iaitu Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjaga kepada nabi, Allah menjaga kepada orang beriman. Itu sebabnya dalam satu kawasan ada orang beriman, tidak beriman, Allah tetap lagi menjaga orang-orang beriman selagi ada di kawasan tersebut. Tapi syaratnya ialah apa? Orang beriman itu perlu berjuang untuk keimanan. Apabila tidak ditegur, sebagaimana dalam kisah Nabi Musa, ada orang yang tidak buat kesalahan tetapi tidak menegur, ya, tidak menegur kepada orang yang buat silap ataupun mengambil kaedah di atas pagar, maka itu akan menjemput azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi apakah bantuan yang Allah berikan kepada orang-orang di Mekah, ya, bagaimana Allah menjaga Kaabah? Abrahah ingin menyerang kepada Kaabah agar bila hancur Kaabah tidak ada tempat untuk orang berhaji, maka mereka akan pergi ke Yaman dan akan mengimarahkan ataupun akan memeriahkan lagi gereja yang sudah pun beliau bina. Allah menyatakan pada ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil, iaitu dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang begitu banyak jumlahnya. Boleh sahaja dalam hal ini wa arsala ilaihim, tetapi Allah menggunakan alaihim. Ya, alaihim itu maksudnya apa? Kalau ala itu adalah tanda azab, ya, kalau ila dihantar itu saja jelah hantar burung kan, tapi kalau ala alaihim itu maksudnya azab. Allah mengutus azab kepada mereka dalam bentuk apa? Tayran ababil, iaitu burung yang berbondong-bondong, sehingga kan Abdul Muttalib dalam kisahnya itu dia menyatakan ketika dia memerhati Ustaznya, di langit itu hitam ataupun gelap disebabkan apa? Ditutup oleh tayran ababil. Dan tayran ababil ini, burung ini bawa apa? Dia bawa apa? Pasal Abdul Muttalib menyatakan bahawa tayran ini datang daripada Yaman juga, Ustaz. Arah daripada Yaman datang ke Mekah. Yang Abraha datang daripada Yaman, yang burung pun datang daripada Yaman. Jadi pelik kan? Takkanlah dua-duanya datang daripada Yaman. Tapi nak ceritanya, boleh sahaja datang daripada Yaman ke apa sebagainya, tetapi ini bukan diutus oleh Abraha. Ini diutus oleh siapa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah menggunakan perkataan wa arsala, itu maksudnya ini adalah memang dihantar khas,
ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjawab kepada doa Nabi Ibrahim yang memperjuangkan tauhid, iaitu minta dijadikan negeri ini aman. Itu sebabnya kalau katakan kita nak aman, misalnya bahagia dalam hidup kita ni, Allah boleh hantar macam-macam je. Hantar burung, kalau dalam peristiwa hijrah Nabi tu, labah-labah buat sarang ke, burung merpati bertelur lah. Semua perkara itu adalah tentera-tentera Allah. Itu yang penting kita faham. Ya, boleh dalam bentuk malaikat, boleh dalam bentuk angin, boleh dalam bentuk burung. Ini semua adalah jundun, tentera Allah. Untuk apa? Untuk membantu kepada kita. Baik. Burung ini bawa apa? Tarmihim bihijaratin min sijil, iaitu melempari mereka dengan batu-batu daripada sijil. Sijil ini maksudnya ialah batu daripada debu, maksudnya debu tanah biasa, kemudian bila dipanaskan itu dia jadi batu berketul-ketul, itu namanya hijaratin min sijil. Dan pendapat lain menyatakan sijil ini ada kaitan dengan sijin, iaitu batu ini yang datang daripada neraka, ya. Jadi ada beberapa pendapat. Poinnya apa? Poinnya ialah burung ini membawa batu. Batu yang dimaklumkan dalam sejarah ialah dengan kepaknya ada satu-satu, dan satu lagi dekat dia punya paruhnya, so ada tiga, ya, tiga. Jadi setiap batu ini, tarmihim ini maksudnya apa? Dia dilemparkan, dan lempar itu tepat. Dia macam peluru berpandu, Ustaz. Dia maksudnya bila batu tu jatuh, dia bukan batu dia begitu aja kan. Dia jatuh tu terus masuk kepada orang yang tentera-tentera bergajah tersebut, dan akhirnya dia akan menjadi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi seperti daun yang dimakan ulat. Ka'asfin ini, asfin ni maksudnya daun yang dah hancur, Ustaz, ya. Daun yang hancur, ma'kul, satu yang dimakan. Satu lagi ialah dia macam kalau makanan tu dah hancur, dia dah tak boleh buat apa dah. Yang tentera bergajah yang dirasakan bahawa amat besar ini digelar seperti makanan ataupun daun yang hancur, tak boleh buat apa-apa. Ini yang berlaku, padahal Abrahah dia dah mengalahkan dalam perjalanan daripada Yaman ke Mekah itu, kalahkan orang sana sini, Zunawas, Abdul Muttalib kata tak boleh, kami lemah. Tetapi kuat-kuat macam mana sekalipun, kira kalau 100 langkah katnya, 98 kira dah lulus dah ni. Dua langkah lagi ialah Allah kirim tayran ababil, dan akhirnya faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dia jadi seperti daun yang dimakan ulat. Ini yang berlaku. Apa yang berlaku pada Abrahah? Abrahah tak mati, Ustaz, ya. Dalam sejarah Abrahah tidak mati, dia terkenalah kesan-kesan batu tersebut, dia tak mati, tapi dia balik ke Yaman. Dan bila balik ke Yaman itu, dia menghadapi penyakit kulit, Ustaz. Penyakit kulit sampai dia meninggal, dan orang pun merasakan dia ni tentera katanya hebat, tetapi akhirnya terkesan juga dengan kekalahan. Dah kalah kat sana, tapi dia dimalukan lagi di Yaman kerana selama ini dikata bahawa dia tentera yang kuat dan akan memperjuangkan gereja untuk membawa orang-orang pergi ke sana. Jadi apakah pelajaran yang kita dapat daripada perkara ini? 5 ayat yang pendek saja kita boleh hafal selalu, Ustaz, ya. Kalau katakan kita selalu baca, satu pelajaran yang boleh kita ambil ialah besar-besar macam mana pun sesuatu tentera ataupun pasukan, kalau ia berteraskan kepada kebatilan, ianya akan hancur jua. Tetapi kalau kita ni kecil, Ustaz, ya, kita ni baru nak mula dekat kampung, nak mengajar orang baca Quran, alif bata iqra je pun, kan, bukan lagi tadabbur, tak pandai, ilmu ciput kecil sahaja. Tetapi kerana atas bukan kebatilan tapi kebenaran, maka insya-Allah siapa yang akan jaga? Allah. Itu pelajaran, Ustaz, ya. Al-Fil ini bila kita ingat saja gajah besar akan hancur, tetapi kalau kita kecil, kita ni tak pandai banyak, tapi saya nak buat kebaikan, saya ni nak menuju kepada Allah, nampak seperti kecil di dalam pejabat ataupun di sekolah ataupun di mana sahaja, kita ingat bahawa bukan kita yang memenangkan, tetapi Allah boleh hantar tentera-tentera Allah. Dalam kes ini Allah menghantar burung. Dalam kehidupan kita mungkin ada ustaz, misalnya ada orang yang menyokong kita. Semua itu biar Allah yang uruskan. Nabi tak berdoa pun pada waktu itu, tetapi Allah tahu bahawa selagi iman menjadi keutamaan, Allah tidak akan biarkan. Surah Al-Fil kita ulang untuk sama-sama kita memberi semangat. Setiap kali kita solat baca surah ini, kita akan rasa kecil-kecil kita pun kita ada Tuhan yang maha besar. Ayat 1 hingga 5 surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitanir
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah 5 ayat daripada surah Al-Fil. Apabila Allah menghantar burung-burung yang mempunyai batu pada kaki mereka, misalnya ada yang kata kepak, ada yang kata pada kaki mereka, pada kaki pertama, pada kaki kedua dan juga pada paruhnya itu, sebagai salah satu daripada bagaimana istilahnya kaifa fa'ala rabbuk pada ayat yang pertama. Inilah yang Allah nyatakan. Dan bagaimanakah perkara ini Allah buat itu sudah tentunya tidak mampu dibuat oleh manusia. Tidak mampu, ya. Tidak mampu sebanyak burung di atas dengan batu yang panas yang menyebabkan terpekik tentera-tentera seramai 60,000 orang itu. Inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam siri pertama daripada 10 surah yang ada, bagaimana Allah membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesan daripada doa daripada Nabi Ibrahim yang kita baca daripada surah Al-Baqarah ayat 126 sebentar tadi. Sebabnya pentingnya doa dalam hidup kita, kerana kita tidak tahu doa mana yang dimakbulkan, tapi yang pastinya kita yakin Allah akan makbulkan cepat ataupun lambat untuk kita mendapat bantuan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk negeri dan negara yang kita sayangi. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, jangan cabar kekuasaan Allah dan merasakan diri hebat dan kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, sentiasa memuliakan Kaabah dan rumah suci Allah, kerana di situ dipenuhi dengan rahmatnya, salah satunya dengan bukti Allah melindungi, dan ini dikagumi oleh siapa sahaja yang Islam ataupun tidak Islam di tanah Arab. Dan yang ketiga, jangan buat perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah boleh sahaja menghantar pelbagai azab bukan sekadar di akhirat tetapi di atas dunia ini. Kita doa Allah pelihara kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami, bekalkanlah kepada kami sifat sabar yang tinggi ya Allah dalam perjuangan ini ya Allah. Kekalkanlah, tetapkanlah pendirian kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kebinasaan ya Allah. Pilihlah kami selaku hamba-hamba-Mu yang memperjuangkan akan agama Islam ini ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau palingkan kami daripada kebenaran ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bila kekuatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami ya Allah, bantulah kami ya Allah dalam memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, kami takut akan kemurkaan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada cenderung kepada kezaliman. Jauhkanlah kami daripada cenderung kepada tipu daya. Jauhkanlah kami daripada cenderung kepada perkara-perkara yang tidak baik ya Allah. Selamatkanlah hati-hati kami, selamatkanlah jiwa-jiwa kami ya Allah. Selamatkanlah zuriat keturunan kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan perjuangan kita, walaupun kita merasakan diri kita kecil, tetapi kita tahu ada Allah yang Maha Besar boleh menguruskan segala cabaran ujian yang ada, yang hadir besar ataupun kecil. Inilah yang kita ingin bina, keyakinan perjuangan dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan pada hari ini adalah perjuangan yang
biarpun kecil tetapi ianya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada surah seterusnya, surah Quraisy yang mempunyai perbincangan ekonomi penting yang menjawab doa Nabi Ibrahim suatu masa dahulu. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.